Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang politik ni, ada orang tanya mu tentang pandangan mu tentang parti amanah. Ya, di Malaysia ni banyak, sekarang ni banyak parti-parti, sama ada yang lama, yang baru, yang akan tumbuh balik, banyak. Dari satu sudut dia merupakan persaingan yang sihat yang kita harap. Walaupun dari sudut yang lain mungkin dia ada negatif dia, tapi dia ada positif dia. Ya, setiap orang dia boleh memilih mana-mana parti mengikut ilmu yang ada pada dia, maklumat yang ada pada dia, keyakinan dia. Apapun kita tahu bahawasanya parti-parti ni dia hanya merupakan wadah. Dia hanya merupakan alat. Dia bukan benda asas. Asas itu adalah Islam. Kalau kita orang Islam, kita kena yakin Islam lah sebenarnya yang menyatukan. Kalau kita nak sebut berkait dengan penyatuan ke perpaduan ke, asasnya bersatu tu dengan Islam. Maknanya akidah yang satu, Tuhan yang satu, Quran yang satu, kiblat yang satu, ukhuwah yang tetap sama. Kita berpegang pada iman, kita berpegang dengan ukhuwah Islamiah. Orang panggil cicang itu tak putus. Kerana apa? Kerana kita disatukan atas asas akidah. Dan dalam bab ni Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Antara yang Allah Ta'ala minta pada kita ialah kita kena sentiasa bertakwa kepada Allah. Dengan takwa yang sebenar. Yang mana kita faham takwa ni, kita orang Melayu terjemah takut. Yang mana takut ni memberi gambaran sehingga dalam aktiviti harian kita, termasuk dalam kita berpolitik, kita kena ikhtiar, kita kena mesti pastikan apa tindak tanduk yang kita buat ni tidak berunsur khianat, tidak berunsur penipuan, tidak berunsur kezaliman. Kita mesti adil, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti berpegang pada janji, kita mesti wajib tunai sebagai janji yang kita buat, termasuk janji politik. Ini takwa antaranya dari sudut politik. Dan takwa dalam kehidupan yang lain, dan Allah Ta'ala sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kita daripada parti mana pun, walaupun sebahagian orang kata mesti mati dalam parti dia, itu dia mereka punya pasal lah. Tapi Islam menuntut kita ikhtiar macam mana, sebab kita tidak tahu bila kita mati, keadaan macam mana kita mati. Artinya yang Allah Ta'ala nak pada kita supaya dalam keadaan sentiasa bertakwa. Maknanya dalam apa saja, di mana saja kita berada, apa saja kita buat pada masa tu, kita kena pastikan apa yang kita buat ni adalah hasil daripada rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan redha Allah SWT. Itu yang Allah Ta'ala minta. Akhirnya kita mati dalam keadaan kita menyerah diri kepada Allah Ta'ala dalam apa saja tindak tanduk yang kita buat. Baik, disebut tadi parti amanah, ya, salah satu parti yang ada di Malaysia. Walaupun di sudut tarikhnya dia masih baru, tapi sebenarnya dia ada kekuatan tersendiri. Ini pandangan hamba. Kalau orang tak setuju, tidak ada masalah, kita boleh berbeza pandangan. Tak perlu kita kafir-mengkafir sesama kita. Dan Alhamdulillah parti amanah adalah parti yang berpegang pada prinsip. Dia punya paksi utamanya berdasar pada Quran dan hadis juga. Dan Alhamdulillah parti amanah bukan sebuah parti yang mengkafirkan orang yang tak boleh menerima kewujudan amanah. Dan amanah juga adalah satu kelompok, satu parti yang tidak memulau mana-mana, termasuk orang Islam yang tidak bersama dengan amanah. Bahkan kita menganggap semua kita ni adalah bersaudara, semua kita fastabiqul khairat,
kita berlumba untuk buat kebaikan termasuk dalam bidang politik. Walaupun Amanah ni adalah parti yang baru, tetapi dia dibarisi oleh kepimpinan utama dia ni pemimpin-pemimpin yang sudah berbelah-belah tahun. Bahkan ada sebahagiannya sudah berpuluh-puluh tahun bergelumang dalam politik, turun ke akar umbi. Masyhur di kalangan pimpinan Amanah ni mereka yang disebut aktivis parti. Mana bila sebut aktivis parti ni adalah orang yang menjuarai isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, yang perlu pembelaan, yang perlukan keadilan, rakyat perlu pada bantuan keadilan apa semua sekali. Jadi telah masyhur di kalangan pimpinan Amanah sekarang ni. Itu antara kekuatan yang ada pada parti Amanah. Dan sehingga sekarang ni alhamdulillah, insya-Allah parti Amanah masih berpegang pada prinsip itu penting. Dan bersama Amanah alhamdulillah ada gabungan dalam PH, kita panggil Pakatan Harapan, yang mana harapan utama daripada PH ni termasuk dari kalangan pimpinan Amanah berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat. Ini penting sebenarnya yang harus difahami oleh rakyat Malaysia. Kita hidup di Malaysia khususnya, kita berpegang kepada prinsip kita menjunjung mandat rakyat, kita menghormati sistem demokrasi yang kita sama-sama sepakati sehingga ke saat ini. Jadi kalaulah majoriti rakyat memberi mandat kepada PH, itu yang perlu kita pegang dan kita kena usahakan, kerana kita yakin bahawasanya PH termasuk Amanah berusaha untuk menjadikan negara kita yang kita cintai ini, negara Malaysia, sebuah negara yang maju, sebuah negara yang bertamadun dan negara yang berkebajikan. Kalau kita nak jadikan negara kita ni negara yang maju di sudut fizikal, kita kata di sudut pembangunan, tak mungkin negara itu boleh maju kalau sekiranya dia diperintah oleh mereka yang mengamalkan rasuah, mereka yang dipanggil kleptokrat. Tak mungkin. Yang merompok harta negara, itu tak mungkin. Kalau kita boleh marah kepada orang yang mencuri kasut orang pergi ke masjid, kalau kita boleh marah kepada orang yang boleh curi tabung masjid, kenapa kita tak marah kepada orang yang curi tabung negara? Orang curi selipar ni memang dia berdosa, tapi nilai selipar ataupun kasut tu mungkin 10 riyal, mungkin 100 riyal, mungkin 1000. Orang yang curi duit tabung masjid, mungkin duit dalam tabung tu ada 100, ada 1000, ada 10,000. Tapi kalau orang boleh curi harta negara, khazanah negara, dia boleh sampai beratus-ratus juta, bahkan mungkin berbilion. Ini yang sepatut kita marah dan kita murid. Kita marah ni bukan bererti kita nak bunuh dia, bukan kita nak benci dia, tetapi marah dengan cara kita marah pada sikap dia, perangai. Walaupun dia ni sedaging sedarah dengan kita, walaupun mungkin kita kenal dia, tapi mana-mana pemimpin yang merompok harta negara, pemimpin yang rasuah, dia tidak mampu untuk bawa negara jadi negara maju. Apatah lagi kalau kita kata kita nak jadikan negara kita ni negara yang bertamadun. Kita nak sebar ilmu. Kita nak jadi rakyat ni bermentaliti ilmu. Mana setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ni menggambarkan tamadun, pemikiran yang tinggi. Tak mungkin kalau dia dipimpin oleh orang yang mengamalkan rasuah. Apatah lagi kalau kita kata kita nak menjuarai, nak jadikan negara kita ni negara yang berkebajikan. Negara berkebajikan ertinya seluruh khazanah negara ni diurus dengan sebaik mungkin melalui setiap kementerian dan sektornya, yang mana akhirnya diurus dengan penuh
amanah, penuh berintegriti dan boleh memberi perangai yang baik kepada rakyat. Rakyat akan dapat merasai nikmat sebenarnya apabila sesebuah kerajaan ni diurus oleh orang yang berintegriti. Dan inilah sehingga sekarang ni insya-Allah pimpinan utama amanah tu pemimpin yang berprinsip, yang berpegang kepada integriti. Di samping kita juga mendoakan kawan kita terutamanya daripada PKR yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kita semua maklumi, dan kita harap juga daripada rakan sekutu PH daripada DAP, walaupun dia non-Muslim, walaupun mungkin kita tidak bersetuju beberapa kenyataan daripada pemimpin DAP termasuk isu Jawi apa semua sekali, itu kita tak bersetuju, tetapi secara umumnya maknanya mereka juga bersetuju untuk pastikan negara ini diurus dengan baik, dengan adil, dan kita berkeyakinan sepenuh bahawasanya PH ni dikuasai oleh juga, kalau kita nak kata bangsa Melayu, memang majoriti kita bangsa Melayu. Kalau kita kata nak memperjuangkan Islam, alhamdulillah Parti Amanah sendiri pun berpaksi kepada Islam. Kita juga nak mengembangkan ilmu, nak mengembangkan Islam, dan kita yakin sepenuh sekiranya Islam ni disebarkan dengan sebaik mungkin, bukan setakat orang Islam akan rasa nikmat berada di bawah pengurusan negara Islam, bahkan non-Muslim juga akan rasa aman kalaulah Islam itu difahami dan direalisasi dengan sebaik mungkin, dengan sebenarnya sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.